Okey, kembali lagi dalam Pesona XY Serasi di Hati. Itu dia. Walaupun kita break, tapi kita kat sini tak break. Ya, mengah gelak. Ni kau bayanglah, katalah kan atuk dah 90 sudah datang dengan oksigen tank tau macam ni. Oh, atuk nak tank ni. Tak bernafas. Dia nak cakap juga. Tak apa, kita akan nantikan itu nanti. Okey, tapi bila kita bercakap berkenaan dengan meniti usia senja ini, pastinya kita sebagai anak muda kadang-kadang terfikir, apa persediaan yang perlu kita lakukan, apa yang boleh kita buat. Takkanlah bila dah tua nanti baru kita nak prepare, nak sediakan semuanya untuk meniti usia senja itu sendiri. Mungkin ada jawapannya daripada Datuk Syafwan juga dan juga dari pihak JKM. Tapi saya mulakan dulu dengan Puan Hazlin. Alah, nanti dia curi idea saya pula. Habis tak cakap mana. Okey, Puan Hazlin, apa persediaan sebenarnya yang anak muda ini perlu lakukan bila dah nak menuju usia senja ini sendiri? Ya, memang itu adalah satu keperluan buat masa sekarang. Itu sebabnya kita sentiasa menggalakkan program-program intergenerasi, ya, di mana orang muda ini selalu perlu diperingatkan berkaitan dengan persediaan mereka, dan mereka juga sendiri nanti akan mengalami tua juga. Kalau sekarang kalau kita nak capai kepada tahun 2030 nanti, so maknanya yang ada sekarang umur 30-40, mereka juga akan mengalami negara orang tua nanti, ya. So persediaan itu adalah amat penting, dan dari segi persediaan kerohanian dan sebagainya, tanggungjawab itu sangatlah pentinglah sebenarnya kepada anak-anak. Perlu kita terapkan daripada sekarang bahawa mereka adalah menjadi tanggungjawab mereka nanti untuk menjaga warga emas. Dan kalau kita tengok, kita amatlah sedih kalau kita tengok sekarang di institusi-institusi kebajikan kita ramai, di Jabatan Kebajikan sahaja ada lebih kurang 1,600 orang warga emas, yang sebatang kara, dan kami dipertanggungjawabkan untuk menjaga mereka. Dan bila berada di institusi macam ini, mereka berada di kalangan mereka sahaja, dan ini akan menyebabkan dari segi emosi juga akan tak begitu stabil. Mereka ni akan cepat berlaku kemurungan dan sebagainya. Dan berbeza bila kita tinggal sendiri, ya, dengan anak-anak. Jadi anak-anak sentiasa dikelilingi oleh cucu anak-anak yang akan mengembirakan mereka. Itu adalah salah satu inilah persediaan. Saya selalu percaya macam inilah, ya. Very simple, okey. Orang putih kata apa? Health is wealth, ya. Number one. Ni kau muda ni tau, ya. The number one factor yang very important selalunya is sikap. And you wonder why some people are more positive than others. Pertama kali, ya, Allah tu suruh kita jaga diri kita sendiri. Sebelum kau nak jaga mak bapak engkau, nak jaga siapa, jaga diri sendiri. Bermakna dari muda terapkan sikap, ya, bertanggungjawab, jaga diri sendiri, pemakanan, exercise, okey, mindset, membaca, melihat, buka biji mata, tengok, go into all kinds of, orang kata social punya activities and all that. Jangan asyik duduk menghadap TV, melayar all this internet, tengok apa Datuk Vida buat, Alif Shukri buat, benda-benda negatif, all this, like for what? For what? And then go in and becomes all this keyboard warrior. Watch the national news, tengok all berita-berita dunia, faham benda-benda, read, take time, to go into sports, all this. These are all everything. Takes hobby, macam Wan, buat gardening, housekeeping, well-rounded. Make yourself useful so that when you grow old, you also are not, orang kata, not wasted away. Ya, banyak juga orang tua-tua luar yang tu because you don't want to be dependable on people. Kan, ni touch wood lah kan, kita ni tak sentiasa ni semua, tapi but when you can do it, learn, keep that spirit, because dari muda kita semangat kuat sampai kita tua nak masuk lubang kubur tu pun, kalau boleh kita nak gali kubur kita sendiri. Tak nak menyusahkan orang. Kau gelak lah, kau gelak cakap aku. Ni nasihat orang tua, dia nak makan garam lagi dulu tau. So kan, that's why a lot of people turns very fragile because they cannot take care of themselves. Why? Tak ada preparation. And more than that,
financially juga very important, because betul. if masa hidup ni Jolie kata mabuk torang langgang ke, main judi ke, there's so many negative thing in human being, kaki betina, kaki perempuan, orang kahwin satu, kau nak 4 bini, anak kau pun tak jaga tanggungjawab apa. Ni semua banyak masalah masyarakat, okay? In this country, I'm telling you, we have a lot of social problem. Hello, Cik Puan ni boleh cerita, okay? But for those who are yang positive will always remain positive. So that's why bila you bercerita cakap tadi, apa kalang-kalang, it's simple thing. Sometimes certain things are just common sense that tells people what is the driving force that makes you to be motivated, to be driven, to do all that kind. It's not just about your career. It's not just about you nak buat the million. It's not about you nak become famous. It's not just about you nak menjadi politician yang berkuasa, cash is king and whatever lah kan. No. But it's all about you making yourself useful. So maknanya from day one, it's not a difficult thing. Ya, tak nampak sampah kita kutip, nampak orang tua kita tolong, mak bapak masak kita boleh tolong, bilik tidur kita boleh kemas sendiri. Apa pasal anak-anak tak boleh buat benda macam tu? You get me not? So if you have that kind of mentality to be responsible of your own self within yourself, meaning learning to love yourself is so important. So that in preparation bila hari tua esok, you're healthy, sihat. Ini tak ada. Orang Melayu ni melantak makan banyak. Bukan I nak resis lah kan. You tengok ke hospital, Cina, Jabatan Masyarakat, I'm sure so. Penyakit kencing manis, darah tinggi apa. Allah, you tak boleh cakap lah. Pasal malam tu kan, benda. So you tengok, kita makan kadang-kadang macam tak berfikir. Tapi kalau tengok banyak bangsa asing, pagi-pagi jalan exercise, you pergilah when I go to all di mana-mana. Mostly all this, ini tak? Kan? Cina-Cina yang muda ni semua, wah, walaupun dah berumur dengan tai chi, dengan apa, jalan sekejap pun macam ni, berkepit, kepala macam ni, you know, and you look at them, and like they're so inspiring. Jadi maknanya sebenarnya banyak persediaan yang kita boleh lakukan daripada muda untuk kita meniti usaha yes. itu. And you need to look at society. Like, what is wrong with orang kita? Walaupun pedas tu kita kena terima lah. Kita kena terima. Saya tengok Datuk tuju kat saya tepat ni, saya cuak saya kat sini. Orang muda macam kau ni kadang-kadang kena dengar, kena paku kat kepala tu. Saya ambil. Ingat tak? Okey, jadi kalau macam dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri kan, bila dalam RM ke-12 juga disebutkan bahawa lebih kurang pada tahun 2030 nanti ada 15% populasi adalah warga emas. Jadi apakah persediaan yang sebenarnya JKM lakukan untuk cater ataupun untuk bersedia menghadapi 15% populasi warga emas ini sendiri? Sebagaimana yang tadi saya dah sebut bahawa satunya adalah memperbanyakkan pusat aktiviti warga emas di mana kita nak tengok warga emas ini sentiasa aktif, produktif, sihat, positif macam Datuk sebut sebentar tadi kan. Selain daripada itu, kita juga di pusat aktiviti warga emas juga kita nak jadikan sebagai satu hub pembelajaran sepanjang hayat. So mereka ini bila berada di sini ada satu fokus di setiap pusat aktiviti itu, apa fokus mereka. Contohnya pada tahun ini kita ada 2 pusat aktiviti warga emas yang kita jadikan hub pembelajaran sepanjang hayat. Satunya di UKM dan satu lagi di UIA. Untuk UKM kita fokuskan kepada kesihatan. So pembelajaran dari segi kesihatan. Dan di UIA fokus kepada kerohanian. So itu ada 2 ni, dan satu lagi kerajaan juga sedang membangunkan satu sistem yang dinamakan sistem e-WEN, e-Warga Emas Nasional, di mana di dalam sistem ini kita akan bangunkan data dari segi pemetaan warga emas supaya kita dapat tahu di mana kedudukan warga emas ini dan apa status mereka ini, adakah dalam keadaan yang sihat, sakit dan sebagainya, supaya daripada sini setiap kementerian boleh merancang program-program yang bersesuaian kepada warga emas kita. Yang apa yang penting kita nak lihat dalam tempoh ini persediaan kita supaya warga emas yang ada sentiasa akan sihat, aktif, produktif dan juga positif. Saya nak kembali kepada Datuk. Kalau kita ambil nasihat tadi pun, kalau kita dengar apa Datuk awal tadi kongsi, Datuk kata kita bukannya approval of the society untuk kita tak tengok apa masyarakat terima kita ataupun tidak. Kalau saya tengok kepada TikTok Datuk ke, Facebook Datuk ke, YouTube Datuk ke, kalau kita tengok cara Datuk menyantuni ibu Datuk tu, orang kata kasar betul Datuk bergurau dengan mak dia. Kadang-kadang saya tengok komen tu, bukan main pedas lagi orang komen. Tapi macam mana Datuk react kepada orang yang sebegini, dan sebenarnya itu cara Datuk menyantuni ibu Datuk sendiri?
You have to understand, in every upbringing of a child, keluarga kita ni datang daripada pelbagai-bagai cara, personality parents kita sendiri. Cultural wise, whether kau orang Melaka ke, kau orang Johor ke, whether mak bapak kau jenis orang askar yang a bit more discipline or this, or whether your parents is a bit yang masa mak sendu ni, masa duduk, ada juga bapak ni, atau your parents yang jenis macam ni, yang mulut macam ni. It depends because bottom line is how you fit into that society, into that environment. For others yang tak biasa menjalani apa yang kita melalui, akan mungkin very tertib because some of them are so sometimes hubungan mak bapak ni tak berani nak peluk anak, nak cium pun tak ada. But some people we do because we do that, we kiss our mother, we do kan. Some they distant away, setakat nak bagi makan, bagi sekolah, itu nak cakap I love you pun tak ada juga, dengan anak-anak pun tak ada. So there are some parents yang sayang ibu cara lain. So again, upbringing kita ni masing-masing, so I shall not judge people lah for whatever ni, but because that's how ni. Tapi pokok pangkal, it's not about how kita ni, it's about tanggungjawab tu. It's about perbuatan kita. Tahu tak? Engkau akan be manis dengan mak engkau, I love you, ala ni, lepas tu kau keruk duit mak engkau, kau tahu. Banyak yang mencekik dia mak bapak. Betul. Ya? Terus saya cakap lah, yang mencuri kewan akaun masa mak bapak tua kan. Jabatan Masyarakat can tell lah, kita ada sejuta satu story masalah masyarakat yang kadang-kadang kata abuse, abuse and also use mak bapak kita for all sorts of reason and sometimes is so degrading, memalukan, is so shameful anak-anak, sedangkan ibu ni kan, mak bapak dah tempat kita ni, kerana kita kikis habis harta mak bapak kita orang tua ni ataupun anak-anak buah kita yang kita jaga yang cacat, sometimes parents tinggalkan duit tu pada anak dia, kita sebagai pak saudara ambil anak buah kita dengan harta-harta dia, kita pula yang gunakan. Macam-macam cerita lah over the years Betul, macam-macam cerita tu kita sambung kejap lagi Datuk. Banyak lagi saya nak tanya kat saya tengok ni, kalau tengok Cik Ani ni tengah makan, saya nak tahu juga lepas ni Cik Ani kalau makan masakan Datuk, pernah tak Cik Ani komplain yang akhirnya bertemulah perbalahan dekat situ, itu kita tak tahu. Ada, nak merebus sama aku lepas tu. Buat sok tulang. Okey, itu kita akan cerita selepas ini. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini dalam Pesona Espai. Terima kasih di hati. Pasal makan mak aku pun nak jaga.